Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini kita sambung lagi pengajian penawar bagi hati. Kita tes suara dulu. Tuan yang dah masuk, cuba cek suara. Adakah kedengaran tempat kalian? Tes suara dulu, Masya Allah. Dan malam ini kita akan masuk bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Tapi sebelum itu, kita tak habis lagi bab ni, bab ikhlas bab ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muka surat 85. Hari ni muka surat 85. Baris yang ke-8 daripada bawah. Dan bahawasanya muka surat 85, baris yang ke-8 daripada bawah. Subhi, cuba komen suara macam mana. Dan share serta tag nama kawan-kawan. Kita akan mula sebentar saja lagi. Tag nama kawan-kawan dan kita ambilkan link, masukkan dalam grup, InsyaAllah. Kita akan mula sebentar saja lagi. Muka surat 85, baris yang ke-8 daripada bawah, InsyaAllah. Tuan-tuan seorang cuba komen suara macam mana. Yang di luar sana cuba komen suara. Subhi, Aziani, Abdullah. Siapa yang menonton cuba komen suara di tempat tuan-tuan. Kita nak check. Sebab tadi saya tak pasang. Okey, suara okey. Okey, ambil link masuk dalam grup. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadilladzina istafa. Ma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 85 baris ke-8 daripada bawah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Nampak sangat lama tak datang, pintu ke depan, tarik ke depan tak tahu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Berkata penyusun kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Mudah Allah Ta'ala bagi manfaat kepada kita dengan perantaraan ilmu beliau. Muka surat 85, baris yang ke-8 daripada bawah, kitab Jawi. Dan bahawasanya benar itu. Sebelum ini kita bincang bab ikhlas. Maka di sana ada perkataan benar, Siddiq. Maka musannif malam ini dia sambung sikit tentang benar sebelum kita masuk tawakal. Dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. Betul kan bukan 6 pingkat. Ataupun bukan 6 pingat. Pangkat. Dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. 6 level lah. Orang yang siddiq itu pun ada 6 level dia, ada 6 darajah pangkat dia. Barang siapa sampai ia barang siapa tadi pada sekalian pangkat tadi, akan pangkat sempurna, nescaya patut dinama akan dia dengan siddiq. Jadi barang siapa yang dapat mencapai ke 6 level, ke 6 darajah benar itu, nescaya patut dinama akan dia dengan siddiq. Orang yang dapat mencapai 6 level
level apa benar tadi boleh digelar akan dia dengan siddiq. Apa isi siddiq? Artinya yang banyak benar. Siddiq ni yang banyak benar. Dia datang dengan sifat musyabbah. Apa itu isim mubalaghah siddiq. Seperti mana rahim, alim, karim, siddiq. Jadi artinya yang banyak benar, bukan semata-mata benar saja. Jadi 6 pangkat itu apa benar? Pertamanya benar pada perkataan. Pada perkataan, pada segala kelakuan. Salah ni. Tadi saya mutalaah kitab saya sendiri, mari sini lupa bawa kitab asal. Pakai kitab Azwan. Kitab Azwan bersih, tak ada tulis, tak ada catatan apa ni. Perkataan pada segala kelakuan. Yang kedua benar pada niat, dan iaitu bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Okey, baik. Jadi pangkat pertama adalah benar pada perkataan dan pada segala kelakuan dia. Perkataan dia benar, af'al, perbuatan, kelakuan dia juga benar. Apa yang dia cakap itu benar. Apa yang dia buat itu benar. Jadi benar di lidah, peringkat pertama, dan benar di af'al. Yang kedua benar pada niat. Niat dia benar, azam dia benar. Bukan mari siapa nak keluar minggu ni, insya-Allah. Dan nak tekak je. Itu niat tak benar. Niat nak lepas batuk di tangga, ataupun niat nak lepas daripada jemaah tashkil, insya-Allah dia main mengidung sikit tu. Jadi pada niat pun kena ada benar juga. Yang kedua benar pada niat. Apa? Dan iaitu bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Maknanya seolah-olah dalam niat tu ada yang menyeru kepada kebajikan, ada yang menyeru kepada kejahatan. Maka yang menyeru kepada kebajikan itu menang. Maka tak bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Semata-mata yang menyeru kepada kebajikan. Khalis. InsyaAllah. Bukan insyaAllah. Tak macam tu. Jadi benar pada perkataan dan segala kelakuan. Benar pada niat. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan, maka jika ada padanya campuran, maka sesungguhnya telah luput oleh benar pada niat. Dan yang kedua ini kembali ia kepada ikhlas. Kedua ni dah panggil ikhlas. Bila benarnya niat kita tadi tak bercampur dengan niat tak baik, maka itulah dipanggil ikhlas. Pangkat yang ketiga benar pada cita-cita. Cita-cita pun kena benar juga. Seperti mencita-cita oleh seseorang atas bersedekah jika ada baginya harta. Dia kata kalau aku ada harta, aku hari-hari aku nak sedekah 1000 sehari. Belum ada harta tu lah. Atas bersedekah jika ada baginya harta. Duk main kalau aku kaya, kalau duk main buah kalau tak habis. Orang bersedekah sampai kaya, bukan nak kaya baru nak bersedekah. Ini kalau aku kaya. Ada baginya harta dan cita-citanya itu terkadang dhaif lagi taraddud. Jadi cita-cita dia tadi lemah. Kalau aku kaya, kalau aku ada company besar, kalau aku begitu, kalau aku begini, maka dia kata cita-cita itu terkadang dhaif, lemah lagi taraddud. Taraddud maknanya syak lah. Taraddud. Nak buat aku nak buat, tak nak aku nak buat. Itu taraddud. Syak jugalah. Dan terkadang putus lagi kuat. Cita-cita tu kadang-kadang putus. Putus makna jazam. Kuat lah. Saya berazam. Saya kuat. Cita-cita azam kuat. Cita-cita yang putus lagi kuat. Maka cita-cita yang kuat, yang putus itu dinamakan akan dia yang benar yang kuat. Jadi yang dimaksudkan dengan yang ketiga ni, level yang ketiga adalah cita-cita yang putus lagi kuat lah. Bukan cita-cita yang dhaif lagi taraddud. Peringkat yang keempatnya, benar. Yang ni benar pada menyempurnakan cita-cita itu. Tadi dia cita-cita dah. Dalam membuat tindakan untuk menunaikan cita-cita itu pun benar juga. Ada orang cita-cita kuat dah, action lemah. Masuk baik bisnes ni. Di big Y banyak dah, nak tolong orang, nak ni, masya-Allah baik. Mari tang action
lemau. Lepas sari lepas sari. Ini nak masuk tahun baru pula dah. Kan? Itu dia panggil tidak sempurna dalam cita-cita. Jadi keempat ni makna dia kata benar pada menyempurnakan cita-cita itu dengan bahawa tiada menyalahi ia akan cita-cita yang benar lagi kuat itu seperti firman Allah Ta'ala. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, orang yang sempurna dalam menyempurnakan cita-cita ni seperti mana ni sahabat ni, rijalun sadaku ma ahadullah alaih. Artinya beberapa laki-laki sahabat yang benar oleh mereka itu sahabat tadi akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah. Mereka janji nak buat pada Allah, apa pada Allah. Janji nak infakkan harta, contoh, janji nak bagi masa nyawa pada Allah. Mereka membenarkan apa yang mereka cita-citakan pada Allah. Barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atasnya. Yang kelima, pangkat yang kelima benar pada segala pekerjaannya. Kemudian dari segi tindakan dia tadi, pekerjaan dia, action tadi pula benar juga. Dengan apa? Dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia atas sesuatu daripada yang dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengan dia. Jadi apa hak dia niat, apa hak dia buat tu sama. Itu panggil nombor 5. Apa hak dia niat tu, contoh kalau dia niat tadi, bila aku kaya nanti aku nak sedekah 1000 orang miskin sehari. Jadi bila dia kaya, betul-betul dia sedekah 1000 orang miskin sehari. Jadi apa yang dia niat, apa yang dia buat sama. Ni time miskin ni aku nak sedekah gitu gini, time kaya tak ingat apa dah. Kan? Yang tiada menunjuk ia atas sesuatu daripada yang dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengan dia. Sifat dengan dia niat mula-mula tadi. Bermula maknanya bersamaan di dalam dan di luar. Itu maksud dia. Makna serupa, sama saja apa yang di dalam hati, apa yang di luar tindakan dia. Maka jika tiada bersamaan, nescaya tiada ia benar. Banyak silap cetak. Tiada ia benar, bukan tiada daya benar. Tiada ia benar. Kena potong dal tu. Makna kalau hak dalam lain, hak luar lain, dia tak panggil benar lah. Bahkan terkadang adalah ia riak. Kadang-kadang jadi riak pula. Seperti menzahirkan ia akan khusyuk anggotanya. Contohnya duduk semayang tu orang mari dia khusyuknya, rukuknya, sujud, Masya Allah panjang kan. Dan dalam hatinya supaya dipuji akan dia. Tapi dalam hati supaya orang apa cakap dia ni seorang khusyuk, dia ni seorang yang sufi dan sebagainya. Itu pangkat nombor 5, benar. Dan yang keenam, yang terakhirnya, apa? Benar pada segala amal yang batin. Amal batin pun kena benar juga. Bukan boleh main-main saja. Apa amalan batin? Seperti khauf, takut Allah tu pun kena benar. Sabar pun kena benar-benar sabar. Tawakal pun kena benar-benar tawakal. Iaitu apa? Bahawa mengetahui ia akan makna khauf dan rajak dan sabar dan syukur dan tawakal dan lainnya. Dia kena tahu makna-makna sebenarnya. Bila dia datang kepada khauf yang benar, tawakal yang benar, syukur yang benar, maknanya dia datang kepada benar yang dari segi batin. Serta merasai, bukan sekadar kata benar, serta merasai ia akan sekaliannya. Dia kena rasa betul-betul khauf pada Allah Ta'ala. Rasa betul-betul syukur, harap pada Allah Ta'ala. Artinya telah jadi segala kelakuan itu tabiat baginya. Maksud nak bagi tahu, khauf, takut pada Allah, syukur, harap itu jadi tabiat biasa dah. Mula-mula ni memang dia rasa nak menunjuk, nak khusyuk ke orang tunjuknya. Lama-lama dia jadi mantap. Dalam istilah Saudi sebut dia telah jadi maqam. Bila dia jadi maqam, mudahlah, tabiat lah. Mula-mula ni dia jadi waridat baru. Kadang ada, kadang tak ada kan. Kadang khauf, kadang tak khauf. Kadang syukur, kadang tak syukur. Dia belum datang pada maqam lagi. Jadi kita kena usaha biar dia jadi tabiat. Wallahu ta'ala alam. Habis bab apa itu? Bab ikhlas. Kita masuk bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Bahasa Arabnya tawakul. Dia masdar tawakala. Tawakkulan dia punya masdar. Jadi sebab tu kalau bahasa Urdu pun dia panggil tawakul. Bahasa kita ni dia jadi tawakal. Tawakal ni fi'il madhi. Telah bertawakal. Tawakkala fulanun. Fulan telah bertawakal. Itu tawakal. Sepatutnya panggil masdar tawakul. Tak apalah. Bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal.
Ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu bahwasanya tawakal itu, apa maksud tawakal? Tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahwasanya qadanya lulus ia dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tawakul? Tawakal bahawa dia percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawasanya qadanya nya Allah, yakni ketentuannya Allah Ta'ala itu lulus untuk dia. Allah Ta'ala lulus dah. Kan kita belajar apa itu? Kita belajar ta'alluq kan. Tanjizi hadis. Tanjiz itu mana lulus. Allah Ta'ala telah gazet dah. Kan? Allah Ta'ala telah gazet dah. Bahawa fulan Hazwan ni macam ni. Lulus ketentuan Allah Ta'ala semenjak azali. Ta'alluq tanjizi. Bukan hadis lah kalau semenjak azali. Ta'alluq tanjizi qadim. Dah lupa dah Masya Allah. Jadi dia kata percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin. Bukan sekadar percaya tapi yakin dengan Allah Ta'ala bahawasanya qadanya, ketentuannya Allah Ta'ala itu telah lulus. Iya. Allah Ta'ala telah gazet dah macam tu. Dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya daripada makanan. Dia kena ikut sunnah. Tawakal kena ikut sunnah. Yakni kena ada ikhtiar berusaha tu. Berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya. Gapo? Minat ta'am wa minas syarab. Yakni daripada makanan dan minuman. Tak dapat. Tiada, kita kena usaha. Kan? Daripada makanan dan minuman dan pakaian. 3 perkara tu. Dan memelihara diri daripada seteru juga kita pelihara diri. Kan? Daripada seteru, perampok, pencuri masuk rumah kita. Bukan kata tawakal main macam tu je. Bismillah, tawakal tak Allah, tak ada kunci, tak ada apa. Kan? Daripada 3 perkara tu kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi dengan sunnah Rasulullah Taala. Tu takrif tawakal. Kena ikut sunnah, bukan tawakal lepas macam tu tak. Kena ikut sunnah. Kenapa? Satu orang sahabat dia kata, datang pada Rasulullah, dia kata Rasulullah, kan, mana unta kamu lebih kurang? Nabi tanya, mana kata aku apa ni? Aku lepas macam tu saja. Kan? Jadi Nabi SAW kata tawakal maknanya kamu ikat dan tawakal pada Allah. Bukan makna tak ikat lepas macam motor kita datang nanti tak ada kunci tengkuk, tak ada apa. Tawakal pada Allah. Kan? Hak zahir tu kita ikat dulu. Rumah kita kunci dulu. Kalau 3 lah lock. Kalau sampai 10 itu tak tawakal lah tu. Pada zahirnya kita tawakal. Apa ni kita lock dulu, lepas tu baru bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Itu mengikut sunnah. Bukan mari lepas, yakin, serah pada Allah. Semata-mata. Jadi kalau Nabi SAW ajar kita, Nabi pun sayyidu ketua mutawakkilin, sayyidul mutawakkilin, ketua orang yang tawakal pun, Nabi sendiri pergi perang pakai baju besi. Tiba-tiba kita tawakal dengan apa ni, ilmu kebah kita saja. Tawakal. Jadi Nabi pun pergi perang pakai baju besi. Jadi pakai baju besi itu tidak berkhilaf dengan konsep tawakal. Itulah tawakal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memelihara diri daripada seteru seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Berkata Al-Qadhi Iyas. Qadhi Iyas kata, ini mazhab ialah pilihan At-Tabrani pada kebanyakan fuqaha. Inilah makna tawakal. Mazhab tawakal sebegini adalah pilihan ulama yang bernama At-Tabrani. Dan juga padanya kebanyakan al-fuqaha. Intaha situ, habis itu. Habis apa? Habis perkataan Qadhi Iyas tadi. Dan bahawasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji. Jadi tawakal ini adalah mahmudah. Satu kelakuan yang dipuji. Yang sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia dengan tawakal. Allah Ta'ala kasih, suka, cinta kepada orang yang bersifat dengan tawakal ni. Itu sifat yang dipuji, mahmudah. Allah Ta'ala suka pada orang yang bersifat dengan tawakal. Kenapa? Dalilnya kerana berfirman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyintai orang yang bertawakal. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia Allah Ta'ala akan sekalian yang tawakal. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh. Terkadang wajib. Kadang wajib tawakal itu. Dan terkadang sunat. Kadang-kadang sunat. Kerana firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi faltawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan atas Allah
Ta'ala jua lah, maka tawakal oleh kamu jika ada kamu beriman. Kalau benar kamu beriman, kamu kena bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Artinya dan atas Allah Ta'ala jua maka hendaklah tawakal sekalian yang tawakal. Atas Allah jualah hendaklah bertawakal sekalian orang yang bertawakal. Tiada atas yang lain daripadanya. Bukan tawakal dengan poket yang kaya, duit banyak. Bukan tawakal dengan apa, dengan kuasa yang ada. Tiada atas yang lain daripadanya, daripada Allah. Dan memadakan akan Allah Ta'ala, kau orang yang tahu ni, kelebihan tawakal ni. Memadakan Allah Ta'ala akan mencukupi akan Allah Ta'ala akan orang yang tawakal. Kenapa? Kerana firman-Nya, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Artinya dan barang siapa menyerahkan akan segala pekerjaannya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memadakan akan dia. Maksud apa memada? Artinya menolak ia Allah Ta'ala daripadanya akan barang yang menyusahkan akan dia. Maksud Allah Ta'ala akan mencukupi. Allah Ta'ala hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu maksud dia. Allah Ta'ala cukup baginya. Allah Ta'ala lah yang pelihara dia daripada barang yang menyusahkan dia. Dan firman-Nya lagi Allah Ta'ala, alaihissallahu bikafin abdah. Artinya adakah tiada Allah Ta'ala memadakan akan hamba-Nya? Mana tidakkah Allah Ta'ala itu mencukupi akan hamba-Nya? Allah Ta'ala tak cukup lagi. Kalau kita cakap macam itulah. Tak cukup lagi Allah Ta'ala. Nak apa lagi? Alaihissallahu bikafin abdah. Allah Ta'ala kata, tidakkah Allah Ta'ala itu mencukupi bagi hamba-Ku, bagi hamba-Nya? Itu tawakal. Jadi barang siapa yang tawakal, Allah Ta'ala akan mencukupi dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. Tawakal pada rukun dia. Mana kita baca rukun? Dalam ni lah. Rukun tawakal. Pertama, tauhid. Kena kemah tauhid dulu. Nak tawakal ni. Baru kemah rukun tawakal. Tauhid. Dan kedua, kelakuan. Dari segi kelakuannya macam mana pula? Actionnya macam mana pula tawakal? Tadi. Kan? Takut tawakal saja tak ikut sunnah kan? Bakal lepas untung macam tu. Tak boleh. Dan ketiga, dari segi af'al, pekerjaan. Adapun tauhid, pertama tadi, rukun pertama tauhid, maka seperti bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad yang putus, yakni i'tiqad yang jazam. Bila sebut tauhid, dia pergi ke i'tiqad lah, simpulan, ikatan, simpulan, keyakinan kita dalam hati terhadap Allah Ta'ala ni. Dan simpulan i'tiqad tu pula bukan i'tiqad syak, waham dan sebagainya, malah i'tiqad yang jazam. Sebab dia kata i'tiqad yang putus. Bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Pertama kena letak situ. I'tiqad kita, yakin kita tu, yang kita takut orang curi, orang merompak, takut aksiden ke apa, pertama kita kena i'tiqad tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala, ketunggalannya tiada yang menyengutui baginya. Kita belajar dalam apa? Kita belajar dalam apa ni? Kita belajar dalam apa ni? Dalam bab apa ni? Tiada yang memperbuat melainkan Allah. Tahulah belajar tauhid. Memang belajar tauhid. Belajar umul Ibrahim dalam Faridatul Farid, bab mana? Sifat 20 dalam bab mana kita belajar dulu? Ingat lagi tak? Wahdaniyah. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Faham tak? Itu maksud dia, ketunggalannya tiada yang menyertai baginya. Ketunggalan, esa, hanya Allah Ta'ala yang membuat, yang memperbuat ni. Kita kena letak i'tiqad situ. Hanya Allah Ta'ala yang melakukan segala-galanya. Tapi kita belajar lagi kan, walaupun begitu kita bukan seperti Jabariyah yang mengatakan Allah Ta'ala segala kita ni tak ada apa langsung, tak ada kudrat yang hadis, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar dan kasab langsung. Tak begitu juga. Walaupun segala-galanya Allah Ta'ala tetap bagi pilihan dan kasab. Tapi yang melakukan segala hakikatnya memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga tidak seperti Qadariyah yang mengatakan semuanya af'al itu af'alul ibad, hamba yang melakukan. Allah Ta'ala tidak ada hubung kait apa-apa. Tak boleh kuat tu. Kita ni tengah-tengah. Seperti apa? Dalam kitab Farid kata, di antara darah dan najis, kita tengah-tengah susu. Faham tak? Kita kena ulang balik dah rasa ni.
Kitab Faridah ni kena ulang balik. Kena banyak kali khatam, 3-4 kali khatam baru mantap. Kan? Sekaligus tak tadi. Jadi kena etikad situ dulu. Yang melakukan segalanya walaupun curi rumah kamu itu kan? Allah Ta'ala yang melakukan melalui asbab kawan tu. Kan? Tapi janganlah kamu okeylah. Macam tu. Sampai berusaha pula. Kalau kita Allah Ta'ala tak payah kunci lah. Allah dah lakukan. Tak. Kita tak kena usaha, kena kunci rumah kita, kena pagar rumah kita dan sebagainya. Tapi kalau yakin kita mantap, akidah kita mantap, kita tak terasa sedih sangat kerana Allah Ta'ala yang melakukan itu. Allah Ta'ala nak uji kita dan sebagainya. Taklah kita terasa sedih sangat disebabkan Allah Ta'ala nak ajar kita dan sebagainya kan. Ketunggalannya tiada yang menyenguti baginya. Baginya kerajaan dan puji. Lahul hamd wa lahul mulk. Baginya kerajaan, baginya Allah kerajaan dan baginya pujian. Dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa terhadap segala sesuatu. Ta'alluq kudrat Allah Ta'ala situ pula. Kena ingat ta'alluq kudrat bagaimana. Ta'alluq kudrat pada benda apa? Wajib ke mustahil ke? Ramai ni kena tanya sikit lah. Ta'alluq kudrat Allah Ta'ala kepada semua ke? Kepada yang wajib ke mustahil? Tak boleh jawab saya apa? Sudah. Kalau mustahil ada ta'alluq, tak apalah. Dalam ni lagi malam esok tak mari tanya. Kena ulang balik dah, nampak kaya kena ulang balik dah. Dan ini tauhid kata. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Asal tawakal. Tauhid ni asal bagi tawakal. Asal bagi tawakal itu adalah akidah tu. Nak serah-serah. Tawakal mana serah? Nak serah siapa? Kalau tak betul tauhid, nak serah siapa? Betul dulu. Bab apa itu wahdaniyah tadi. Kerana hanya saja tawakal atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain. Faham tak? Kerana hanya saja tawakal atas Allah Ta'ala, mereka, orang yang tawakal pada Allah Ta'ala ni siapa? Mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat af'al tadi. Hanya saja Allah Ta'ala. Ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Adapun rukun yang kedua iaitu kelakuan. Dari segi kelakuan hati kita apa? Iaitu kelakuan hati, maka percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala. Tadi i'tiqad yang perbuatan semua itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, hati ni kena percaya, hati ke mana? Hati kena tawajuh pada Allah Ta'ala. Kena perhati ini adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berlaku melalui pencuri, berlaku melalui orang duk tegur kita, orang tampar kita, orang itu. Itu maksud dia. Percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala dan diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya. Hati duduk diam, fokus saja. Serah pada Allah Ta'ala. Dan tiada berpaling ia hati kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Hati duduk fokus pada Allah. Jangan berpaling pada siapa. Faham tak? Sebab tu yang saya cerita selalu tu, yang satu Syekh Abdul Qadir Jilani, di akhir hidup dia kaya, saudagar yang besar. Satu orang bawa mari berita, kata tuan, bahawa kapal dagangan tuan yang dipenuhi dengan dagangan telah tenggelam. Dia kata alhamdulillah. 5 minit kemudian mari, correction, tersalah. Miscommunication. Sebenarnya bukan kapal tuan yang tenggelam tadi, malah kapal orang lain. Kapal tuan elok je. Syekh kata alhamdulillah. Jadi si penyampai berita tadi pelik. Tuan Syekh, saya bawa mari berita kerugian pun. Syekh kata alhamdulillah. Saya bawa mari berita keuntungan pun. Syekh kata alhamdulillah. Maka Syekh kata, bila mana kamu bawa berita pertama, aku pandang pada hati aku. Tilik pada hati aku. Hati aku terkesan ke tak? Dengan perbuatan Allah yang terjadi, kapal aku tenggelam sebagainya tu. Hati aku tak terkesan walau 1 inci. Dan bila kamu bawa mari berita kedua, aku cek hati aku gembira tak? Hati aku tak gembira pun walau 1 inci. Aku sebut alhamdulillah. Sebab tu dia kata, adapun rukun yang kedua itu kelakuan hati, maka percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala dan diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya dan tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tengok hati ni, hati terkesan ke tak? Hati lari tak pada Allah Ta'ala di atas musibah yang menimpa kita, di atas nikmat yang Allah bagi, hati lari tak?
Kena tilik pada hati. Bermula misalnya, dia bagi misal ni. Macam mana? Misalannya mereka yang berwakil pada menjawab dakwa di hadapan qadhi akan lawyer. Yang sangat kasih ia akan dia. Satu orang yang mana dia terpaksa naik mahkamah, terpaksa menjawab pertanyaan hakim dalam si pendakwa raya, dia serah pada siapa? Lawyer saja. Dia duduk di rumah saja. Jadi dia serah kepada lawyer. Yang sangat kasih ia akan dia, dan dia sangat kasih akan lawyer tadilah. Lagi yang sangat pintar pada undang-undang, dan lawyer tadi memang kelas A lah. Bab undang-undang ni memang A. Maka bahawasanya yang berwakil itu diam ia di rumahnya. Yang serahkan wakil pada lawyer tadi, dia duduk rumah sedap-sedap relax je dia. Duduk tengok TV je. Kenapa? Yang berwakil itu diam ia di rumahnya dan senang hatinya. Tiada berfikir ia pada pekerjaan dakwa itu. Dia tak fikir dah apa nanti nak jawab macam mana, apa terjadi, tak apa. Sebab apa? Dia serah kepada wakil lawyer dia tadi. Demikian kita. Kita serah pada Allah Ta'ala contohnya kan. Rumah kita, kita dah pagar siap, kita dah baca doa siap. Hati kita tak ada apa dah. Sebab kita serah pada Allah Ta'ala. Tak ada apa dah. Tak ada pergi, kejap-kejap pergi rumah, kejap-kejap rumah aku. Tak ada. Itu makna tak ada tawakal lah. Seperti mana si wakil ni, dia diam di rumahnya dan senang hatinya, tiada berfikir ia pada pekerjaan dakwah itu. Dan tiada meminta tolong ia akan orang yang lain. Tak tolong orang lain dah. Dia pakai lawyer tu dah. Tak pakai dah kapasing ke siapa. Tidak menolong ia akan orang yang lain daripada lawyer yang tersebut. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya lawyernya itu menolak daripadanya akan tohmah. Dia yakin lawyer ni lah nanti akan defend dia, akan tolak segala tohmah terhadap dia, tuduhan. Dan menunaikan segala tujuannya. Dan tiada dapat melawan akan dia orang yang lain. Maka, dan orang lain tak boleh challenge dah. Orang lain tak boleh challenge dah. Siapa? Si lawyer dia ni. Maka demikian juga jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Demikian juga bila kita kenal Allah Ta'ala ni. Siapakah zat Allah Ta'ala ni? Bagaimana sifat Allah Ta'ala ni? Dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hambanya. Kalau kita kenal Allah Ta'ala begitu kasih kepada hamba dia. 70 kali lebih kasih ibu kepada anak dia. Lagi sangat kuasa. Lagi kita kenal Allah Ta'ala itu qadir. Sifat dia. Sifat ma'ani. Lagi sangat kuasa, lagi sangat kaya. Ghani lagi. Qadir lagi, ya qadir, ya ghani. Sangat kaya. Lagi yang menjamin ia akan rezeki. Razak. Allah Ta'ala jamin lagi rezeki kita. Engkau, maka tak dapat tiada bahawa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada pekerjaan rezeki engkau. Kalau bab rezeki tadi, bila kita kenal Allah Ta'ala tentang siapa yang Allah Ta'ala ni, zat yang bagaimana yang memberi rezeki kepada hamba-Nya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi melainkan tanggungjawab Allah rezekinya. Kita kenal Allah, kenal sifat Allah, bab rezeki, maka tak usahlah kita bab rezeki ni. Itu maksud tawakal. Orang berniaga ni, atur kamu punya strategi sejauh mana kemampuan kamu, mastata'tum, sejauh mana kamu mampu, atur sebagainya, serah pada Allah. Allah yang bagi rezeki. Banyak mana sale hari ni, alhamdulillah. Banyak pun alhamdulillah, sikit pun alhamdulillah. Banyak 3 kali alhamdulillah. Kalau sikit tu adalah Allah Ta'ala uji kita, ataupun Allah Ta'ala nak ganti dengan benda lain, kita tak tahu. Dan tiada memandang engkau akan yang lain di hadapannya, kerana yang lain daripadanya itu lemah dan berhajat. Tak pandang dah selain pada Allah Ta'ala ni. Tak pandang dah majikan kita yang bagi, tak pandang dah kerajaan yang bagi grant dan sebagainya. Tak pandang. Kenapa? Semuanya itu lemah. Dan semua itu berhajat. Seperti engkau juga tiada kuasa ia memberi rezeki akan dikau. Dia tu majikan kamu, siapa pun kamu, kerajaan ke siapa pun tak berkuasa nak bagi rezeki pada kamu. Akan dikau. Maka jika tiada engkau tawakal atas Allah Ta'ala dan tiada putus penilikan engkau daripada makhluknya, selagi mana kita tak tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi mana kita tak putus penilikan kita ni daripada makhluk kita, mana kita kena tabattul, kena putus penilikan kita daripada makhluk, kena tumpu penilikan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana tak putus penilikan kita daripada makhluk, duk nampak majikan, duk nampak kerajaan, duk nampak bantuan, duk nampak orang tu orang ni, selagi itulah kita tak dapat peringkat
tawakal ini. Dan tiada putus meninggalkan engkau daripada makhluknya, maka demikian itu kerana dhaif yakin. Kenapa? Masih kurang yakin lagi. Masih kurang yakin. Engkau disebabkan syak atau disebabkan tiada mengerasi yakin itu akan hati. Disebabkan maka masih syak lagi. Kalau syak ni 50-50. Allah bagi rezeki kau ni. Mai 50-50 lagi. Jadi yakin lemah. Tiada mengerasi yakin. Mana yakin kamu tidak mengerasi lagi. Itu akan hati. Mana tak sampai kepada yakin 100%. Kalau waham tu 75%. Tak apa dah sikit kan. Seperti mana Maulana Umar Palampuri rahimahullah ta'ala, dia bayang bak rezeki. Dia kata, cuba kamu ambil cermin bulat, kamu pergi ke tengah malam yang gelap, kamu pandang ada bulan dalam cermin kamu kan? Demikianlah kamu nampak 2 bulan tadi, kamu yakin yang bulan, walaupun nampak 2 bulan tetap yang di atas sana. Demikianlah kamu buka 10 kedai, 1 kedai spek, 2 kedai aircon, 3 kedai nasi Arab, 4 kedai fulan, 10 kedai kan? Kamu ada 10 kedai, kamu kena nampak yang beri rezeki hanyalah zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi. Faham tak? Jadi yang kita duduk tergugat syak dan sebagainya, yakin kita masih lemah. Dan tiada mengerasi yakin itu akan hati. Kerana ada hati engkau penakut, dia kata. Kerana adalah hati engkau masih penakut lagi. Sebab itulah orang bisnes ni hati dia kental. Hati kental orang bisnes ni. Betul tak? Dia apa ni? Risiko dia langgar je. Dia langgar juga. Dia tak takut risiko. Kalau orang takut risiko, kan rugi kan pelaburan aku ni kan. Maka tak boleh. Kalau tidak, kamu adalah hati kamu itu penakut. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung situ, bab tawakal tak habis lagi. InsyaAllah kita sambung pada pengajian akan datang. Teruskan bab tawakal. Kemudian masuk bab redha. Kemudian akhir sekali bab ingat mati. Habislah 10 bab tentang mahmudah. Dan habislah penawar bagi hati kita. Mudah-mudahan hati kita betul-betul dapat penawar. Daripada pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hakikat tawakul kepada kita semua dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma qdi hajatina wa hiya anta ridaka. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ارزقنا التوكل اللهم ارزقنا التوكل اللهم ارزقنا الشكر اللهم ارزقنا الخوف اللهم ارزقنا التوكل اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاkallah. InsyaAllah kita jumpa lagi pengajian akan datang 2 minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.